Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam salam alaika, salawatullah alaik. Untuk mencapai ma'rifatullah mestilah melakukan mujahadah yang khusus yang dikenali dengan mujahadah al-kaswi wal-ibtila'i. Sebab Allah telah menjadikan mujahadah tersebut sebagai muqaddimah untuk mendapat hidayahnya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail walladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u walladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa ala alihi al-azhar wa ashabil akhyar wa sallim tasliman katsira. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika abadan abadan rahmatika arhamar rahimin. Tuan Pengurusi Majelis Sambutan Maulid Rasul pada malam ini yang berbahagia Nadir atau pengurusi masjid, Tuan Haji Jafar, yang berbahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, dan seluruhnya ustaz-ustaz, ustazah, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Rasanya sambutan Majelis Sambutan Maulid Rasul pada malam ini mungkin ada berbeza sedikit. Perbezaannya ialah biasanya sambutan-sambutan Maulid Rasul, penceramah yang diundang akan menceritakan sejarah perjuangan Rasulullah SAW. Tapi pada malam ini saya memilih bukan sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana sejarah Islam saya telah banyak menulis, utamanya untuk pelajar-pelajar tingkatan 6 sejak tahun 70-an. Kerana itu pada malam ini saya corakkan sambutan Maulid Rasul ini dengan menumpukan perkara yang saya fikir sangat penting, yang memang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yang ramai umat Islam tidak tahu, yaitu ilmu yang tertinggi yang dikurniakan oleh Allah kepada Baginda sallallahu alaihi wasallam, dikurniakan oleh Allah kepada para nabi dan rasul, dikurniakan oleh Allah kepada golongan ulul albab, dikurniakan oleh Allah kepada para wali Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin memulakan cerita Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada satu peringkat Nabi Ibrahim alaihissalam sudah dikurniakan oleh Allah ilmu dan kepahaman mengenai kodrat dan iradah Allah. Ilmu yang jelas, kepahaman yang jelas. Nabi Ibrahim sudah beriman bahawa Allah berkuasa menghidupkan orang yang mati. Tetapi Nabi Ibrahim merasa ilmu dan kepahamannya itu tidak cukup untuk menjadikan hatinya tenteram, hatinya mutmainnah. Kerana itulah maka Nabi Ibrahim memohon kepada Allah, mengajak kepada Allah supaya Allah tingkatkan ilmu dan kepahamannya
mengenai kodrat iradah Allah itu ke tingkat yang lebih tinggi, yang mampu menjadikan hatinya itu mutmainnah. Ilmu inilah yang diistilahkan di dalam Islam dengan ma'rifatullah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahimu Rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Hingga akhir ayat. Ingatlah kamu semua ketika Ibrahim alaihissalam berdoa munajat kepada Tuhannya Allah, ya Allah, tunjukkanlah kepada aku bagaimana engkau menghidupkan orang yang mati. Maka Allah bertanya kepada Nabi Ibrahim dengan firman-Nya, awalam tu'min, wahai Ibrahim, adakah engkau tidak beriman bahawa aku berkuasa menghidupkan orang yang mati? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ibrahim alaihissalam menjawab dengan katanya, ya Allah, aku telah beriman bahawa engkau berkuasa menghidupkan orang yang mati, sebab aku dah kau kurniakan ilmu dan kepahaman tentang kodrat iradahmu, tentang kodrat dan iradahmu dengan jelas. Tetapi kalau engkau tunjukkan bagaimana engkau menghidupkan orang yang mati, maka dapatlah menjadikan hatiku ini mutmainnah. Sebenarnya walaupun pada zahirnya Nabi Ibrahim ingin tahu bagaimana, ingin melihat bagaimana Allah menghidupkan orang yang mati pada doa itu, tapi hakikatnya tujuan Nabi Ibrahim ialah supaya Allah tingkatkan ilmu dan kepahamannya tentang kodrat iradah Allah itu ke tingkat ma'rifatullah. Karena ma'rifatullah saja yang boleh menjadikan hati orang-orang yang beriman itu mutmainnah. Maka akhirnya berlakulah apa yang berlaku. Bagaimana yang kita mungkin masih ingat, Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah memelihara 4 ekor burung sehingga jinak, memakan masa yang lama. Burung-burung itu diperintah terbang, dipanggil datang. Tujuannya supaya Nabi Ibrahim dapat memastikan 4 burung yang telah dipelihara. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala perintah Nabi Ibrahim supaya bunuh dan cincang halus burung-burung tersebut, lalu ditaburkan ke merata tempat. Nabi Ibrahim panggil burung-burung itu, maka burung itu hidup semula, terbang. Tapi tumpuan kita, tuan-tuan, janganlah tertumpu pada kejadian burung itu terbang semula. Tumpuan kita ialah apa yang berlaku pada ilmu dan kepahaman Nabi Ibrahim. Berlakulah peningkatan ilmu dan kepahaman Nabi Ibrahim tentang kodrat dan iradah Allah ke tingkat ma'rifah. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala terangkan di dalam surah Al-A'raf, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ardh wa liyakuna minal muqinin. Demikianlah kami perlihatkan dalam pandangan ruh atau pandangan hati Ibrahim alaihissalam rahasia-rahasia kejadian Allah di alam malakut, yang di langit dan di bumi, supaya Ibrahim alaihissalam menjadi salah seorang muqinin. Jadi sangat jelas, tuan-tuan,
Nabi Ibrahim telah dapat kurniaan daripada Allah, peningkatan ilmunya, kepahamannya tentang kodrat dan iradah Allah, diikuti dengan semua sifat-sifat Allah, tentang perbuatan Allah ke tingkat makrifah. Buktinya tadi Allah berfirman, wa kadzalika nuri Ibrahim, hingga akhirnya. Jadi makrifatullah inilah ilmu yang tertinggi yang telah dikurniakan oleh Allah kepada seluruh nabi-nabi dan rasul-rasul. Dan kita, Nabi kita Muhammad SAW adalah merupakan manusia yang paling banyak dikurniakan oleh Allah makrifatullah. Sebab Rasulullah SAW telah di-Isra' Mi'rajkan oleh Allah. Ketika di-Isra' Mi'rajkan itulah Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada Nabi Muhammad makrifatullah yang lengkap. Dalam ayat pertama surah Isra' Allah sebutkan dengan jelas tujuan Nabi kita Muhammad SAW di-Isra' Mi'rajkan ialah Bismillahirrahmanirrahim, linuriyahu min ayatina, supaya kami Allah perlihatkan kepada Muhammad SAW sebahagian daripada ayat-ayat, tanda-tanda, dalil-dalil tentang kewujudan Allah, tentang sifat-sifat Allah, perbuatan Allah, keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Rasulullah bersabda, ana a'rafukum billah wa akhwafukum minhu. Ini hadis ini ada di boleh kita dapati dalam kitab Sahih Bukhari. Ana a'rafukum billah wa akhwafukum minhu. Aku adalah orang yang paling arif tentang Allah. Aku adalah orang yang paling banyak dikurniakan oleh Allah makrifatullah. Dan aku juga adalah orang yang paling takut kepada Allah di kalangan kamu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, marilah kita pahami apa itu makrifah. Cuba kita tengok dalam kertas kerja ni, muka pertama saya bacakan. Makrifah yang lengkapnya disebut makrifatullah adalah ilmu yang khusus dan tertinggi yang disyariatkan dalam Islam. Kita tak boleh nak tolak. Setiap makrifah adalah ilmu, tetapi bukan semua ilmu itu makrifah. Kerana makrifah itu khusus, ilmu itu umum. Ya, pengetua atau guru besar sebuah sekolah, cikgu, tapi bukan semua cikgu guru besar. Kedudukannya dalam Islam wajib diimankan dan tidak boleh ditolak atau dinafikan. Kalau kita tak percaya, berarti kita tak percaya pada ayat Quran. Tak percaya pada ayat Quran, hukumnya tuan-tuan dah maklum. Terdapat ayat-ayat Quran dan hadis dan atharus sahabat, kata-kata sahabat yang menjelaskan atau yang menyentuh secara langsung mengenai makrifah. Di zaman Nabi dan salafus saleh, salafus saleh ini biasanya meliputi 3 kurun. Kurun pertama, kurun kedua, kurun ketiga. Salafus saleh ya, berdasarkan kepada hadis Nabi SAW,
khairul qurni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum summa yaksul kidbu fala ta'tamilu aqwalahum af'alahum. Sebaik-baik umat Islam ialah kurunku, kemudian kurun yang mengikutinya, kemudian kurun yang mengikutinya, kurun pertama, kedua, ketiga. Selepas itu kata Nabi, summa yaksul kidbu, selepas kurun ketiga itu maka akan tersebarlah kedustaan, berlakulah kedustaan, perkara-perkara tak betul. Fala ta'tamilu aqwalahum wa af'alahum, jangan kamu dengar dan jangan kamu ikut perbuatan mereka. Makrifah mendapat perhatian serius oleh umat Islam, ya, pada zaman Nabi dan salafus saleh tadi. Sebab makrifah diyakini oleh mereka sebagai tonggak kerohanian yang mengukuhkan dan memperkasakan kehidupan zahir batin mereka untuk dunia dan akhirat. Ayat ke-7 surah Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbitullahu alladhina amanu biqawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah memperkasakan kehidupan orang-orang yang beriman di dunia dan di akhirat dengan kalimah la ilaha illallah. Maknanya dengan ilmu yang berkaitan dengan la ilaha illallah. Ilmu yang tertinggi berkaitan dengan la ilaha illallah dikenali dengan istilah makrifah. Malangnya makrifah selepas kurun ketiga hijrah mula dilupakan oleh orang Islam, oleh umat Islam. Di zaman hayatnya Imam Ghazali ini hidup pertengahan abad ke-5 sampai awal abad ke-6, dilahirkan pada tahun 445 Hijrah, meninggal dunia tahun 500 Hijrah. Majoriti ulama, termasuklah Imam Ghazali sendiri, seorang ulama besar bergelar Hujatul Islam, menjadi pengarah Madrasah Nizamiyah, tidak tahu dan tidak kisahkan makrifatullah. Imam Ghazali, ya, ulama pada masa itu dah tak kisah. Majoriti ulama ada yang ambil tahu dan ada yang dikurniakan Allah makrifah, tapi kebanyakannya. Apa sebab di zaman Imam Ghazali pertengahan abad ke-5 sampai awal abad ke-6 itu ulama tak kenal makrifah? Sebabnya tuan-tuan, pengkhususan ilmu sudah berlaku secara serius, pemecahan ilmu. Mereka yang belajar fiqh saja, mereka yang belajar ilmu tauhid saja, mereka yang belajar tafsir saja, sampailah sekarang. So kita tanya anak-anak kita, cucu kita, jiran kita, awak belajar di mana? Di UAE. Bidang apa? Bahasa Arab. Kamu ambil apa? Saya bidang tafsir saja. Kamu belajar apa? Belajar akidah. Ini pengkhususan berlaku, ya. Pengkhususan ini bukan tak boleh, boleh dan perlu. Kenapa? Karena daya pikiran umat Islam makin lama makin lemah. Kalau di zaman sahabat, Islam itu masih utuh. Bila sebut Islam saja, di dalam Islam itu lengkap, ya, dan orang paham apa itu Islam. Tapi bila dah lama-lama, daya ingatan orang Islam itu sudah lemah.
dikhususkan macam itu pun susah. Nak ingat, kita belajar ambil satu subjek ni, satu bidang. Katalah kita ambil bidang fiqh, ingatan kita pun lemah, periksa pun tak lulus. Jadi memang perlu, tapi kesan buruknya ialah ada ilmu yang tertinggal. Imam Ghazali dia mengkhususkan ilmunya dalam bidang fiqh dan juga tauhid, falsafah, sehingga beliau tertinggallah. Beliau tinggalkan apa dia? Ilmu tasawuf. Beliau merupakan ulama yang sangat masyhur, sangat apa itu, banyak ilmunya melaut. Tapi satu ketika tuan-tuan, beliau menyedari rupanya dalam Islam ni ada makrifatullah yang dia tak ada, zero makrifah. Tapi dengan hidayah Allah, Imam Ghazali mengorak langkah yang positif. Dia terus belajar ilmu tasawuf. Dia belajar ilmu tasawuf, cari guru. Ini sebagai pengajaran. Imam Ghazali ulama besar, bergelar Hujjatul Islam. Dia tak segan, tak maju, tak rasa hina. Belajar tasawuf, dia cari guru. Dapatlah seorang guru, nampaknya macam orang biasa, bekerja penenun kain yang bernama Yusuf Nasas. Bayangkan tuan-tuan ni, Imam Ghazali pada masa itu jawatannya, kalau sekarang lah, naik Chancellor University Nizamiyah. Sanggup letak jawatan daripada mengendalikan jadi pengarah, menara gading ilmu, letak jawatan jumpa seorang yang duduk di kampung ini di sana. Ini jadi pengajarannya. Tapi rupanya tuan-tuan, guru Imam Ghazali ini bukan sebarang orang. Walaupun akhirnya dia menenun kain, rupanya gurunya ini ialah orang yang telah dikurniakan oleh Allah ma'rifatullah. Bila seseorang mukmin itu dikurniakan oleh Allah ma'rifatullah, maka mukmin tersebut sempurna. Dan ada di antara mereka yang dikurniakan oleh Allah ma'rifatullah ini adalah wali-wali Allah. Coba kita ingatkan ayat 112 surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Bahkan orang mukmin yang menyerahkan diri zahir batinnya kepada Allah untuk menjadi hamba Allah, sebaik-baik hamba Allah. Seorang mukmin bila dikurniakan Allah ma'rifatullah, barulah mampu menyerahkan diri zahir batin kepada Allah, menjadi hamba Allah, sebaik-baik hamba Allah. Wa huwa muhsinun, padahalnya orang tersebut adalah seorang muhsin. Seorang muhsin, seorang yang sampai ke tingkat ihsan, jadi muhsin. Seseorang mukmin yang sampai ke tingkat ihsan menjadi seorang muhsin, berarti orang tersebut telah dikurniakan Allah ma'rifatullah. Wa falahu ajruhu inda rabbih, balasan baiknya ada di sisi Tuhannya Allah. Ini apa makna tuan-tuan?
balasan orang tersebut, balasan baik orang tersebut, pahala bagi orang tersebut ada di sisi Allah. Ini maksudnya pahala yang diterima oleh orang yang dikurniakan Allah ma'rifatullah itu pahalanya sangat istimewa. Sangat istimewa. Karena apa? Karena pahala kebaikan orang tersebut dikatakan tak diketahui oleh malaikat. Malaikat tak dapat catat kebaikan orang tersebut. Syaitan juga tidak tahu. Yang disebut la yatla'uhu malakun fayuktabahu wala syaitanun fayusilahu. Malaikat tak tahu, malaikat tak boleh tulis, syaitan tak tahu, syaitan tidak boleh merosakkan, tak boleh merosakkan amal orang yang telah dikurniakan oleh Allah ma'rifatullah. Wala khawfun alaihim wala hum yakhzanun. Hebatnya tuan-tuan, tidak ada rasa apa juga takut dan bimbang hidup mereka. Sekarang ni tuan-tuan, sakit mental, sakit jiwa, sakit tekanan meningkat-meningkat. Kalau tuan-tuan buka website itu apa, Persatuan Sakit Mental Malaysia, dijangka akan datang ni sakit mental ni menjadi sakit nombor 1. Tak ada siapa yang boleh terlepas daripada sakit mental. Doktor ke, hakim ke, ustaz ke. Untuk mengelak ini tuan-tuan, tak ada lain. Allah dah terangkan ma'rifatullah. Siapa yang dikurniakan oleh Allah ma'rifatullah disebut tadi akhir ayat 112 surah Baqarah, wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Inilah rupanya Allah dah sediakan obat yang paling majrat untuk sakit mental, sakit jiwa, bimbang dan takut. Apa dia? Ma'rifatullah. Cuba kita baca ayat 62 surah Yunus. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya para wali Allah itu la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada rasa apa juga menakutkan hati mereka dan mereka sentiasa tidak berduka cita. Ini wali Allah. Karena itulah kita dapat tahu bahawa wali Allah itu telah dikurniakan Allah ma'rifatullah. Ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, cuba kita baca seluruhnya. Akhirnya Imam Ghazali ini sudah tentang pentingnya makrifah, lalu beliau belajar. Akhirnya beliau melakukan mujahadah selama 11 tahun atas arahan dan pimpinan gurunya atau syekhnya Yusuf Nassas untuk mendapat kurniaan Allah, kurniaan makrifah daripada Allah. Seluruh pengalaman zahir dan batinnya dalam mujahadahnya itu diabadikan dalam karya tulisannya, antaranya ialah kitab Ihya Ulumuddin, Ayyuhal Walad, Al-Munqidhu Minadh Dhalal, dan Rasail Al-Ghazaliyah. Coba tumpukan kitab Ihya Ulumuddin. Apa maknanya? Menghidupkan ilmu agama, pelbagai ilmu agama. Yang dimaksudkan oleh Imam Ghazali ialah menghidupkan semula ilmu Islam yang paling penting, iaitu ma'rifatullah. Karena ilmu lain memang dah hidup, ma'rifah ini mati. Jadi beliau dah dikurniakan oleh Allah ma'rifatullah, beliau rasa bertanggungjawab untuk menyadarkan umat Islam termasuklah kita supaya bersungguh-sungguh
mencari, menghayati ma'rifatullah. Dan Imam Ghazali memang sudah berjaya, karena seluruh tulisan Imam Ghazali itu sudah dimanfaat oleh orang-orang Islam selama 900 tahun. Tetapi makanya tuan-tuan, sekarang ini orang baca kitab Ihya, tapi pembaca kitab Ihya ini dia tak tahu, tak dapat menyimpulkan apa sebenarnya maksud Imam Ghazali. Baca kitab Ihya dibaca di mana-mana, tapi tak ada kesan. Dibaca tapi tak ada kesan. Antaranya tuan-tuan, dari kitab Ihya dan tulisan Imam Ghazali ini, panduan garis-garis kasar macam mana nak melakukan mujahadah supaya Allah kurniakan peningkatan ilmu kepada makrifah ni, ada disunting oleh Syekh Abdul Samad Palembang, dimuatkan dalam kitabnya Syiarus Salikin juzuk yang ketiga. Orang baca kitab Syiarus Salikin di mana-mana, tapi orang pun tak faham mesej Imam Ghazali itu, tak sampai. Kan pelik tuan-tuan. Coba nanti kalau balik, kalau ada kitab Syiarus Salikin juzuk yang ketiga, tuan-tuan baca, boleh dikatakan apa yang ditulis oleh Syekh Abdul Samad Palembang dalam kitab ini adalah suntingan daripada kitab Ihya dan tulisan Imam Ghazali yang lain. Jasa beliau yang sangat berharga terhadap seluruh umat Islam ialah garis panduan kaedah untuk mendapatkan makrifatullah yang diwariskan kepada seluruh umat Islam. Malangnya ramai umat Islam tidak dapat mengetahui dan memahami kaedah yang beliau gariskan tersebut. Nanti di akhir kertas kerja ni tuan-tuan boleh tengok ni, akhir kertas kerja ni ada saya gariskan ni. Akhir kertas kerja tu di muka berapa tu? Muka 15. Ada 10. Itu tinggalkan dulu, kita bacalah. Kita baca muka 2 ni. Muka 2 Asal kalimah ma'rifah. Ma'rifah adalah masdar atau dalam bahasa Malaysia nama terbitan dari kata perbuatan arafa ya'rifu irfanun wa ma'rifatun. Dalam kehidupan budaya bahasa Arab, bila seseorang lebih banyak maklumat tentang sesuatu, maka mereka gunakan kalimah arafa ya'rifu. Dalam kebiasaan budaya bahasa Arab zaman jahiliyah, kalau seorang itu dia lebih banyak maklumat mengenai sesuatu, maka mereka gunakan alimah arafa ya'rifu, tidak gunakan alimah ya'lamu. Contohnya contohnya bila Allah Subhanahu wa taala bila Allah Subhanahu wa taala terangkan bahawa orang-orang Yahudi itu banyak mengenali Nabi, kenal betul keadaan Nabi Muhammad. Ini ayat daripada surah Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Maknanya mereka yang telah kami kurniakan kitab Taurat, yakni orang-orang Yahudi, arif atau sangat kenal Rasulullah SAW, seperti juga mereka arif atau sangat kenal anak-anak mereka sendiri. Jadi
Allah Ta'ala tidak gunakan ya'lamun, ya'lamunahu, tapi ya'rifunahu. Jadi kita dapatlah ya, asal usul makrifah itu daripada arafa ya'rifu. Begitu juga Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat muka ketiga itu. Seorang sahabat bertanya Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, man a'rafan nasi billah?" Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling arif terhadap Allah? Kita gunakan terjemah arif ya. Kalau di Malaysia ni yang dipanggil arif apa dia? Hakim, ya arif, yang arif, yang arif ya. Tak apa, bukan tak boleh, boleh. Kenapa? Hakim-hakim itu lebih banyak maklumat tentang undang-undang. Yang kita ni zero undang-undang. Patut juga. Tapi bukanlah tak bolehlah nak di apa? Dimanakan hakim-hakim ini ada makrifah, bukan? Ada banyak maklumat tentang undang-undang. Lalu Rasulullah menjawab, qala a'rafuhum bi nafsihi. Artinya orang yang paling arif tentang Allah, kata Nabi, ialah orang yang paling arif mengenai dirinya. A'rafuhum bi nafsihi. Daripada sinilah tuan-tuan, maka Syekh Yahya bin Mu'az Ar-Razi, seorang sufi meninggal dunia tahun 260 Hijrah, dia bercakap, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ini bukan hadis Nabi tapi selalu apa disebut ini sebagai hadis Nabi. Saya dah semak dalam kitab Kasbul Khifah, Syekh Ajaluni menyebutkan ini bukan hadis Nabi tapi kata-kata seorang sufi yang bernama Yahya bin Mu'az Ar-Razi, meninggal dunia tahun 260 Hijrah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sayyidina Ali juga bercakap, awwaluddin haqqan ma'rifatullah. Sayyidina Ali juga bercakap, araftullaha billah. Ini semua saya nak tunjukkan, nak buktikan bahawa istilah makrifah itu memang sudah terkenal, diguna dalam Islam, digunakan oleh Nabi dan para sahabat. Jadi istilah makrifah itu bukan satu istilah baru, tapi istilah yang memang lahir bersama kelahiran Islam. Disebut oleh Rasulullah, disebut, dipahami oleh para sahabat. Seterusnya tuan-tuan, ranking ilmu dalam Islam yang teratas sekali ialah makrifah. Orang yang mempunyai makrifah digelarkan arif. Di bawah makrifah al-fahmu. Orang yang paham tentang sesuatu ilmu digelarkan al-fahim. Dan bawah sekali ialah al-ilmu. Orang yang berilmu digelarkan alim. Dalam kitab-kitab tua selalu disebut orang yang alim lagi fahim. Perbezaan antara ilmu dengan makrifah, apa bedanya? Walaupun makrifah adalah ilmu, namun ianya berbeza dengan ilmu dari banyak sudut. Saya terangkan 4 saja. Yang pertama, makrifah adalah ilmu yang tertinggi. Apa pasal? Karena ianya merupakan hakikat bagi ilmu. Hakikat bagi ilmu. Jadi tentulah lebih tinggi. Nanti begini ya tuan-tuan, makrifah adalah ilmu tertinggi kerana ianya merupakan hakikat bagi ilmu. Ilmu itu zahirnya, makrifah itu batinnya.
selalu juga istilahkan ilmu itu syariat, makrifat itu hakikat. Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan menjadikan semua kejadian yang kita nampak ni dua lapis. Tapi sayangnya yang kita tahu luarannya saja, dalamannya kita tak tahu. Cuba kita dekatkan dua ayat. Pertama, Suratul Mulk ayat yang pertama. Ayat yang kedua ialah ayat 83 atau ayat terakhir di surah Yasin. Kita dekatkan dua ayat ini. Coba kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadil mulku. Kalimah mulku ni apa ni mulku? Kalau tuan-tuan tengok terjemahan Quran dalam bahasa Malaysia, maknanya apa? Allah menguasai seluruh pemerintahan. Tapi sebenarnya mulku itu artinya Allah yang menguasai seluruh alam mulki, alam dahir, alam syahdah. Alam mulki itu adalah alam dahir. Yang kita nampak ni alam mulki lah. Lepas itu ayat akhir surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi biyadihi malakutu. Malakut ni yang batin, yang kita tak nampak. Kita nampak zahir kejadian. Malakut kejadian kita tak boleh nampak. Kalau kita nak melihat malakut kejadian, mesti dapat izin daripada Allah. Seperti tadi Nabi Allah Ibrahim. Wa kadzalika nuri Ibrahim. Demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim alaihissalam. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh. Kena izin daripada Allah, Nabi Ibrahim baru nampak. Kita jangan kata itu Nabi bolehlah, dapatlah Allah tunjukkan alam malakut. Sebenarnya tuan-tuan, kita umat Nabi Muhammad di sana beruntung. Setiap mukmin ada peluang yang luas untuk mendapat kurnia daripada Allah. Allah perlihatkan kita rahsianya di alam malakut, kejadian yang dalam, dengan pandangan hati, pandangan roh kita. Tapi syaratnya mestilah melakukan mujahadah, macam Imam Ghazali misalnya, macam para wali tadi. Kita rasa tak ada peluang kerana ilmu ini pun kita tak tahu. Memang patutlah kalau Imam Ghazali ulama besar pun dia tak tahu. Sekarang ini ramai ulama-ulama tak tahu. Janganlah sangka di negara kita ini banyak universiti Islam, pensyarah-pensyarah itu semua tahu makrifah. Jangan-jangan tuan-tuan lagi tahu. Kerana malam ini tuan-tuan tahu, sudah diberitahu. Ada seorang ustaz, dia nak buat tesis mengenai makrifah di sebuah universiti. Tak ada supervisor yang berani. Malahan pensyarah-pensyarah itu ada ke? Akhirnya ustaz itu pindah ke masjid lain. Baru jumpa seorang supervisor nak buat tentang makrifah. Baiklah tuan-tuan, jadi makrifah ni tentang hakikat, Gini, cuba kita dengar kata-kata Syekh Najmuddin Al-Kubra. Syekh Najmuddin Al-Kubra ni dia meninggal dunia tahun 618 Hijrah. Tarekatnya dikenali dengan tarekat Kabrawiyah.
Apa kata beliau? Ini nak tengok tadi ya, ilmu itu zahirnya, ilmu apa ni, makrifat itu adalah ilmu tertinggi karena merupakan hakikat bagi ilmu. Coba kita semak kata-kata Sayyid Najmuddin Kubra. Kata Sayyid Najmuddin Kubra, "Asy-syari'atu kas-safinati wat tariqatu kal bahri wal haqiqatu kad-durri wa man arada ad-durra raqiba as-safinata fasara fil bahri liyasila ad-durra." Maksudnya syariat itu ilmu ya, ilmu yang diamalkan itu syariat. Seperti kapal, tarekat itu seperti lautan, hakikat itu seperti mutiara di tengah lautan. Siapa yang mau mutiara ad-durra, mutiara inilah makrifah. Makrifah, mutiara ilmu yang sangat mahal. Nak dapat makrifah ni, mutiara makrifah ni mesti sampai ke hakikat. Siapa yang mau ad-durra, mutiara yang mahal ini, yaitu makrifah, wajiblah ia naik kapal syariat, mana ilmu. Belayarlah di lautan tarekat, ini diamal supaya sampai kepada hakikat. Bila sampai hakikat, maka barulah dapat makrifah. Sebab itulah makrifat itu adalah hakikat bagi ilmu. Sebab itu lebih tinggi. Setiap makrifat adalah ilmu, tapi bukan semua ilmu itu makrifat. Nombor 2, makrifat bertempat di hati, ilmu di akal. Ilmu di akal, makrifat itu dalam hati. Hati di mana? Di dada. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Sesungguhnya orang-orang kafir itu bukan buta mata kepala, tapi mereka itu buta hati. Fis allati fis sudur. Hati itu di dada. Ketiga, makrifat tergolong dalam al-ulum al-laduniyah, ilmu laduni, atau al-ulum mukasyafah, atau ilmu kasyaf, atau al-ulum al-dzauqiyah, ilmu rasa, atau al-ulum wahbiyah, bukan wahabiyah, wahbiyah, ilmu kurniaan. Ilmu pula disebut sebagai al-ilmu al-kasbi, sebab usaha mendapat ilmu termasuk dalam al-umur al-kasbiyah. Ini bedanya. Sebab itu nak dapat makrifah ni Allah beri. Sayyidina Ali, tuan-tuan, sesudah wafatnya Rasulullah, Sayyidina Ali ini selalu dikerumuni oleh sahabat. Bila kerumunan bercakap-cakap itu, satu ketika sahabat bercakap, "Wahai Ali, engkau sejak remaja kesana kemari bersama Rasulullah. Sebab itulah engkau ada makrifat yang sangat hebat. Kami ini tak ada peluang bersama Rasulullah seperti engkau. Sebab itu kami ini miskin makrifat." Apa kata Sayyidina Ali? Sayyidina Ali kata, "Wahai sahabat, kalau daripada Rasulullah aku tak dapat makrifat." Sahabat yang bertanya tadi, yang bercakap dia tak beranjak. Kalau gitu macam mana engkau boleh dapat makrifat? Inilah tuan-tuan yang di atas tadi Sayyidina Ali kata, "Araftullaha billah." Maknanya aku dapat makrifat itu kerana Allah sendiri yang beri. Kurniaan Allah.
Rasulullah itu hanya sebab. Ya, sebab apa? Pimpinan di Rasulullah. Rasulullah memimpin, tapi yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, makrifah diperoleh dengan melakukan mujahadah yang khusus. Ilmu pula diperoleh melalui belajar dengan berguru berkitab. Itu bedanya tuan-tuan. Ini kita nak tengok ya. Nak tengok macam mana makrifah ni ada ke tidak. Saya ajak tuan-tuan melihat dua tahap mengenal Allah. Selama ini kita mengenal Allah satu tahap saja kan. Nombor yang pertama, tahap permulaan secara samai, mengenal Allah secara samai. Ya. Yang kedua, tahap tertinggi secara zauqi. Zauqi, mengenal Allah secara samai ialah mengenal Allah dengan akal menerusi ilmu tauhid seperti biasa dipelajari di peringkat sekolah rendah, menengah sampailah ke universiti dengan ijazah BA, MA, PhD dan seterusnya. Ini mengenal Allah secara samai. Samai itu dibangsakan kepada mendengar. Sebab akal itu perlu mendengar. Kalau pekak macam mana akal boleh terima? Sebab itu seorang yang dilahirkan buta dan pekak tidak ada taklif agama. Mengenal Allah secara samai berdalilkan dengan dua dalil. Ini kita dah maklum. Dalil pertama, dalil nakli yang diambil daripada ayat-ayat Quran, hadis kursi dan hadis Nabi. Dalil nakli dikenali juga dengan istilah ayatun makru'ah. Ayatun makru'atun, ayat-ayat yang dibaca. Dalil kedua, dalil akli atau dalil logik akal dengan melihat dan memikirkan seluruh kejadian alam semesta yang kecil maupun yang besar. Dalil akli ini dikenali juga dengan istilah ayatun mar'iyah, ayat-ayat dalil-dalil yang dilihat oleh mata kepala. Apa yang dicapai usaha mengenal Allah secara samai ini ialah ilmu mengenal Allah atau ilmu tauhid, dan ilmu atau ilmu kalam dan kepahamannya secara kasbi, usaha tadi. Mengenal Allah secara zauqi, ini kita tak pernah dengar. Mengenal Allah secara zauqi pula ialah mengenal Allah dengan menggunakan hati atau roh, menerusi amalan zikir dan tafakur terpimpin. Amalannya apa? Zikir dan tafakur secara terpimpin. Mana tak boleh kalau seorang-seorang dia tak jadi. Di sinilah Abu Yazid Bustami kata, siapa yang tak ada guru, gurunya syaitan. Inilah dia berzikir nak dapat makrifat tak berguru. Berdalilkan dengan dalil yang dimusyahadakan oleh pandangan mata hati atau basirah terhadap ayatun masyhudah, ayat-ayat yang dimusyahadakan yang tersirat di dalam semua kejadian yang di langit dan yang di bumi. Biasanya dikenali dengan tadi saya sudah terangkan ayat akhir di surah Yasin, subhanalladzi biyadihi malakut, lawan bagi alam mulk atau alam nyata. Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, awalam yanduru fi malakutis samawati wal ard wa ma khalaqallahu min syai'in. Mengapakah manusia itu tidak mau melihat
Rahsia-rahsia Allah di alam malakut, di langit dan di bumi, dan malakut tiap-tiap satu yang Allah ciptakan. Maknanya kita sesudah mengenal Allah dengan akal, Allah perintah kita mengenal Allah dengan pandang hati, yaitu dengan melihat hakikat kejadian dengan roh atau pandang hati kita. Semua kita, agak saya semua kita dengar firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wa fi anfusikum afala tubsirun, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di dalam malakut kejadian kamu, tidakkah kamu lihat dengan pandangan roh, pandangan hati kamu? Macam mana kita nak lakukan, tuan-tuan? Kita dengar ayat ni, tapi yang nak mengajar kita pun tak ada. Macam mana? Kita carilah seluruh negara kita ni, siapa boleh ajar aku ni, nak tengok ni yang Allah suruh tengok. Wafi ampusikum afla tubsirun. InsyaAllah susah kita nak jumpa. Kemudian di muka 5, tuan-tuan, menjalani mujahadah yang khusus. Inilah seorang mukmin yang mahu mengenal Allah secara zauqi, wajib atasnya melakukan mujahadah yang khusus. Kita perlu memahami apakah maksud mujahadah. Apa itu mujahadah? Seluruh orang mukmin telah pun melakukan mujahadah. Hadirin hadirat ni semua, kita dah melakukan mujahadah. Hadirin dan hadirat sekian pun telah melakukan mujahadah, sebab hadirin dan hadirat telah pun mentaati Allah, buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Sejak akhir balik sampai sekarang, semua kita buat. Allah suruh kita buat, Allah larang kita tak buat. Itulah mujahadah. Mujahadah hadirin dan hadirat yang tersebut diistilahkan oleh ulama tasawuf dengan istilah mujahadah taqwa. Apa dia? Mujahadah taqwa. Mengapa diistilahkan mujahadah taqwa? Sebab tujuan hadirin dan hadirat melakukan mujahadah adalah untuk selamat dari siksa neraka dan masuk ke surga. Betul kan? Betul kan? Sekiranya hadirin dan hadirat tingkatkan mujahadah dengan cara bersungguh-sungguh dan istiqamah, sekalipun hadirin hadirat tidak dapat meningkatkan ilmu ke tingkat ma'rifatullah. Caranya sungguh-sungguh. Bila nak bang 1 jam lagi, dia dah sampai ke masjid, baca Quran, sudah selain sunat, sudah i'tikaf. Orang sedekah RM1, dia sedekah RM10. Orang mengumpat-ngumpat, dia tak mahu, dia jaga sungguh-sungguh. Ini namakan mujahadah istiqamah. Sekalipun ditingkatkan mujahadah taqwa ke mujahadah istiqamah, tidak juga mampu untuk dapat kurnia daripada Allah, peningkatan ilmu ke tingkat ma'rifah. Oleh demikian, jika sekiranya hadirin hadirat mau dapat kurniaan daripada Allah, ma'rifatullah, maka wajiblah hadirin hadirat melakukan mujahadah yang khusus. Karena apa? Imam Ghazali tu Imam Ghazali yang berpengalaman 11 tahun tadi, beliau menyimpulkan, Imam Ghazali pernah menegaskan dengan katanya yang terkenal, fa amma ma'rifatullahi ta'ala wa sifatihi wa af'alihi wa jami' ma asara ilaihi ma asarna ilaihi fi ilmil mukasyafati fil ulumil mukasyafati fala
fala tukhsal min ilmil kalam bal yakadu an yakunal kalamu hijaban alaihi wa ma patutnya alaiha wa mani'an anha. Apa maksudnya? Adapun ma'rifatullah, adapun ma'rifat tentang kewujudan Allah, ma'rifat tentang sifat-sifat Allah, ma'rifat tentang af'alullah, dan seluruh apa yang telah kami terangkan mengenai berbagai ilmu mukasyafah tidak akan tercapai dengan belajar ilmu tauhid, ilmu kalam. Bahkan ilmu belajar terus menerus ilmu kalam itu boleh menghalang, boleh menghijab tercapainya ma'rifatullah. Ini Imam Ghazali pengalaman dia, ya. Bukan cakap saja, memang itulah betul. Maknanya Imam Ghazali kata nak dapat ma'rifat mestilah dengan mujahadah. Cuba tengok sambungan kata beliau. Imam Ghazali menyambung ungkapan katanya yang tersebut dengan menegaskan wa innama al-usul ilaihi bil mujahadah allati ja'ala Allah subhanahu wa ta'ala muqaddimatan lil hidayati haitsu qala Allah ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana di muka sebelah dan alam malakut. Untuk mencapai ma'rifatullah mestilah melakukan mujahadah yang khusus yang dikenali dengan mujahadah al-kasbi wal iktila'i. Sebab Allah telah menjadikan mujahadah tersebut sebagai muqaddimah untuk mendapat hidayahnya. Itu firman Allah Ta'ala tadi, ya. Walladzina jahadu bina lanahdiyannahum subulana. Surah Ankabut ayat 69. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu telah menafsirkan ayat tersebut dengan menambahkan satu kalimah, yaitu kalimah ma'rifah. Maka jadilah tafsiran ayat tersebut walladzina jahadu bina, maknanya walladzina jahadu fi ma'rifatina lanahdiyannahum subula ma'rifatina. Ini Abdullah bin Abbas, ya. Sebab itu dipegang oleh Ghazali sebagai dalil, ya. Nak dapat ma'rifat itu mesti melakukan mujahadah. Lalu tonton tengah-tengah muka 6 tu, ya. Mujahadah al-kasbi wal ittila'. Makna dari segi bahasa, ya. Mujahadah al-kasbi artinya mujahadah yang berakhir Allah kasyafkan, angkatkan berbagai hijab, berbagai dinding, berbagai tembok yang menghalang pandangan roh, pandangan hati kita. Itu kasyaf namanya, ya. Wal ittila artinya nampak dengan jelas. Sesudah berbagai hijab tadi Allah angkat, maka pandangan hati kita, pandangan roh kita nampak dengan jelas. Nampak apa? Hakikat kejadian. Mujahadah yang khusus tersebut diistilahkan dengan mujahadah kasbi wal ittila', yaitu mujahadah yang berakhir dengan Allah angkatkan berbagai hijab hati, roh dan sir, sehingga mata hati dan roh akan dapat melihat ayat-ayat Allah di alam malakut, yakni hakikat kejadian. Berkaitan dengan kemungkinan berlakunya kasyaf telah disebut oleh Allah dalam firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakasyafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Sesungguhnya kamu telah lalai dari peringatan Allah ini, maka kami kasyafkan berbagai hijab, maka pandangan mata hati kamu ketika itu tajam dan tembus. Nah, maknanya dapat melihat hakikat kejadian di alam malakut. Surah Qaf ayat 22. Menurut Ibnu Khaldun, orang yang melakukan mujahadah di peringkat ini terus menerus aspek rohaninya akan menjadi kuat, aspek jasmaninya akan menjadi lemah. Akhirnya aspek rohaninya cukup kuat,
jasmaninya cukup lemah, maka orang tersebut boleh dipanggil sebagai insanun ruhiyun atau manusia semata-mata. Kita akan mengalami seperti ini bila tuan-tuan aspek jasmani kita lemah selemah-lemahnya, aspek rohani kita kuat sekuat-kuatnya. Bila kita akan mengalami jamnya bila kita mati. Betul tak? Bila kita mati, jasad kita lemah lah. Lemah. Dimandikan, digolek-golek oleh tukang mandi. Tapi rohani kita kuat. Sebab itu dia pergi ke mana? Alam barzah. Bila roh kita di alam barzah, nampak akhirat, nampak dunia. Nak pergi akhirat tak boleh, nak pergi dunia tak boleh. Di sini dunia nampak. Inilah yang dimaksudkan oleh Syekh Muhammad Amin Kurdi dalam kitabnya Tanwirul Qulub. Dia kata kadang-kadang ibu bapa dalam satu keluarga itu balik ke rumah tengok anak cucu. Orang bertanya saya, boleh ke balik roh kita ni ke dunia ni? Kata saya, jangan salah faham. Maksud si Muhammad Amin Kurdi itu kerana pandangan roh di alam barzah itu sangat tajam, tembus. Dia tengok anak cucu dia daripada sana je nampak, tak perlu balik. Kalau kita sekarang perlu balik. Itu dimaksudkan ni. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi itulah kata Ibnu Khaldun tadi ya. Ketika itulah pandangan mata hati dan roh nampak dengan jelas berbagai hakikat kejadian Allah di alam malakut. Itulah namanya diistilahkan ittila. Tala'al badrun alaina. Betul? Telah terbitlah dengan terang bulan di angkasa kita, iaitu Nabi Muhammad SAW itu dianggap sebagai bulan. Ketika inilah roh manusia akan tazakkur, terimbau semula dengan jelas apa yang telah dialami semasa roh belum dimasukkan ke dalam tubuh badan, seperti yang Allah sebut dalam firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in akhadha rabbuka min bani adam min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. 3 akhir ayatnya. Dan ingatlah kamu ketika Tuhan kamu Allah mengambil dzurriyyat anak-anak Adam dari tulang sulbi mereka, dan Allah memerintahkan para roh manusia untuk naik saksi dengan firman-Nya, tidakkah aku ini Tuhan kamu, wahai para roh manusia? Para roh manusia menjawab dengan berkata, bahkan ya Allah, Engkau Tuhan kami saksikan agar di hari akhirat nanti manusia tidak berdalih dengan berkata, sesungguhnya kami tidak ingat sama sekali dari semua kebenaran ini. Jadi ketika itulah tuan-tuan ya, bila roh itu jadi kuat, jasmani jadi lemah, ketika itulah ya, roh itu dapat musyahadah hakikat kejadian. Ketika itulah Allah limpahkan, Allah tingkatkan ilmu ke tingkat ma'rifah. Tuan-tuan dan puan sekalian, cuba tengok di muka 8 ni. Karena saya langkah ni kerana ada kaitannya yang dapat. Muka 8, pengalaman Nabi Musa alaihissalam. Apa yang diterangkan oleh Ibnu Khaldun tadi dialami oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa juga dikurniakan musyahadah firman Allah SWT akhir ayat 143 surah Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa falamma afaqa qala
ta'ala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Falamma tajalla rabbu ini ayat mutasyabihah, tak boleh nak diterima dengan makna bahasa, rosak nanti. Kalau diterima dengan makna bahasa, apa maknanya? Maka apabila Tuhannya Allah menampakkan diri, menjelma nampakkan diri, jadi salah. Jadi apa yang Allah nampakkan ialah ayat-ayat, dalil-dalil, bukti-bukti yang menunjukkan wujudnya zat Allah. Sebab itu terjemahnya, maka apabila Tuhannya Allah menzahirkan ayat-ayat atau dalil-dalil yang menunjukkan kewujudan zatnya. Kenapa? Karena Nabi Musa ingin melihat Allah. Maka jadilah Bukit Tur Sina itu hilang dalam pandangan Nabi Musa. Dan Nabi Musa merasa kewujudan dirinya pun hilang. Lalu dia jatuh tersungkur menjadi fana. Apabila fananya berakhir, beliau segera berkata, Maha suci Engkau ya Allah, aku serah diri zahir batin aku untuk menjadi hamba-Mu, dan aku rasa inilah titik permulaan aku mukmin sebenar. Tuan-tuan cuba tengok keterangan ada 5 di bawah tu. Proses pengalaman Nabi Musa alaihissalam yang disebutkan dalam ayat akhir ayat 43 surah Al-A'raf di atas 143 bukan 43. Tak tertulis 143. Yang pertama, pendengaran Nabi Musa alaihissalam dihilangkan oleh Allah secara berangsur-angsur sehingga beliau tidak mendengar suara apapun. Apa yang dimanakan? Mula-mula pendengaran. Inilah yang selalu sebut fana ni. Apa yang dimanakan? Pendengaran Nabi Musa dah tak dengar. Kalau siapa-siapa difanakan pendengaran, di Mesir ini dia tak dengar di suara. Tapi ada juga setan tutup telinga kita. Itu bukan panak, itu panak setan. Yang kedua, daya penglihatan Nabi Musa alaihissalam juga dihilangkan oleh Allah sehingga beliau tidak nampak lagi Bukit Tur Sina dan sekitarnya. Ja'alahu dakka, menjadikan Bukit Tur Sina itu hilang lenyap. Bukan Bukit Tur Sina itu hilang, pandangan Nabi Musa, daya pandangan itu diambil oleh Allah. Jadi siapa yang mendengar? Allah. Siapa melihat? Allah. Nabi Musa lihat, Nabi Musa mendengar tak? Tak. Nabi Musa nampak tak? Nabi Musa tak ada penglihatan. Itu Allah Ta'ala sampaikan Nabi Musa hakikat pendengarannya, hakikat penglihatannya. Ketiga, daya dan kekuatan tubuh badan Nabi Musa alaihissalam juga dihilangkan oleh Allah sehingga baginda menjadi lemah selemah-lemahnya. Ketiga, rasa kewujudan diri pun dihapuskan oleh Allah. Kalau ini 4 tidak berlaku, itulah wa kharra Musa sa'iqa, maka Nabi Musa pun jatuh terguling. Kita yang gagah pun kalau diambil oleh Allah 4 perkara ni jatuh terguling macam kain buruk. Itu apa maknanya? Allah sampaikan kepada Nabi Musa hakikat pendengarannya, penglihatannya, daya kekuatannya dan kewujudan diri. Itu yang dikatakan siapa telah arif tentang dirinya, maka orang itu arif adalah Allah. Man arafa nafsahu, seperti Nabi Musa tadi, faqad arafa rabbahu. Bukan cara mengenal diri ini, bukan cara belajar ilmu hakikat diri macam kita hakikat insan yang ditulis oleh Haji Mak Semana di Kota Baru. Itu ilmunya pun tak betul. Ilmunya pun tak betul.
Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Contohnya seperti Nabi Musa, dia betul-betul kenal, oh rupanya aku ni tak ada pendengaran, tak ada penglihatan, tak ada daya kekuatan, wujud diri pun macam tak ada. Jadi Nabi Musa itu orang yang telah kenal dirinya. Lalu tentulah dia kenal Allah. Oh rupanya Allah saja yang mendengar, Allah saja melihat, Allah saja yang ada kodrat dan iradah, ya. Allah saja yang wajibal wujud. Betul kan? Yang kelima, Nabi Musa AS pun jatuh tergolek dalam keadaan fana atau akhirat. Penjelasan pentingnya, Nabi Musa AS ketika dalam keadaan fana tersebut mengalami pengalaman seperti yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis tentang ihsan. Al-ihsan anta udallah ka'annaka tarahu. Inilah tuan-tuan, kalau nak tahu, selama ini kita selalu dihidangkan hadis al-ihsan anta udallah ka'annaka tarahu. Ini macam mana ni? Beribadat kepada Allah seolah Allah nampak Allah ni apa dia? Jawabannya pengalaman Nabi Musa. Itulah sebenarnya Nabi Musa ketika itu dia berpengalaman merasai seperti yang Rasulullah sebut, seolah-olah nampak Allah. Asal apa dikatakan seolah-olah? Karena Nabi Musa tak nampak Allah, dengan mata kepala pun tidak nampak, dengan mata hati pun tak nampak. Yang dilihat hanyalah hakikat kejadian di alam malakut. Kalau dengan mata kepala kita tengok pokok apa, pokok durian dengan buahnya yang manis, akal kita kan kagum, subhanallah, ya Allah, Engkau jadikan pokok durian dengan buah durian yang sedap. Betul tak? Itu tengok pokok durian, tengok hakikat durian, pokok durian dengan pandang hati. Tentulah merasa wujudnya Allah itu sangat nyata. Sebab itu dinamakan ilmu zauqiyah, al-ulum al-zauqiyah, mengenal Allah secara rasa. Ada tak di dalam Quran mengenal Allah secara rasa? Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya hanya sesungguhnya orang mukmin yang sebenar-benar mukmin itu ialah apabila disebut Allah, hati mereka itu rasa takut dan kecup terhadap kebesaran Allah. Ini rasakan. Inilah ilmu rasa. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan bila dibacakan ayat-ayat Allah, zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Inilah ilmu rasa. Ayat 23 surah Az-Zumar lagi jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Taqsa'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Kan jelas, menggeletar seluruh anggota orang yang hatinya takut kepada kebesaran Allah. Lalu Allah tukarkan, dari takut tadi dihilangkan oleh Allah, hati jadi tenang, seluruh anggota jadi stable ketika mengingati sifat-sifat yang Allah. Ini kan rasa, ada ilmu rasa itu ada, bukan tak ada. Yang Rasulullah kata al-ihsan anta abudallah ka'annaka tarahu, itulah rasa. Jadi Nabi Musa tak nampak Allah dengan mata kepala, dengan mata hati. Sebab apa tuan-tuan? Sebab ulama ahli sunnah wal jamaah sudah mengijmakkan, ya. Ulama ahli sunnah wal jamaah sudah mengijmakkan, sudah sekata bahawa zat Allah tak boleh dilihat oleh mata kepala dan juga oleh pandangan hati. Dua-dua. Dua-dua. Ini kita boleh temui
kenyataan ini yang dibuat oleh Imam Suyuti dalam kitabnya Ta'yidul Haqiqatil Aliyah. Dalam kitab ini Imam Suyuti tegaskan bahawa ulama Ahlussunnah wal Jamaah sudah mengijma'kan zat Allah tak boleh dilihat oleh mata kepala dan juga oleh pandangan hati, pandangan roh. Kalau di akhirat itu lain, ketika di dunia kalau kita boleh nampak Allah dengan mata hati, kan kita boleh gambarkan kan, boleh bayangkan, boleh cerita. Sedangkan zat Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tak ada sesuatu serupa. Apa saja yang kita bayangkan, yang kita